sekarang kita sentuh tentang kehidupan ahli sufi. Untuk kita mengenali dengan tepat kehidupan ahli sufi, kita mesti tahu tentang Lauh Mahfuz. Okay? Apa ini Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz adalah kitab induk atau plan induk, atau kita berkata bahasa sekarang apa design, grand design. Allah punya grand design kitab untuk ciptaan dia. Lauh Mahfuz ini adalah plan induk ataupun grand design ataupun plan induk bagi ciptaan dia. Allah tidak perlu plan induk, tapi ciptaan dia. Dia siapkan plan induk dengan sempurna, berjalan sendiri untuk ciptaan dia. Jadi ini yang dikatakan Lauh Mahfuz. Okay. Di sisinya terdapat umul kitab Lauh Mahfuz. Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dan ketentuan takdir yang sempurna. Jadi semua ciptaan dia, walau gaib ke atau tak gaib, semua sudah ada ketentuan takdir yang sempurna. Okey. Jadi kita tengok Lauh Mahfuz ni adalah plan induk untuk ciptaan Allah, dan dia ada 2 bahagian atau 3 bahagian. Infrastruktur, bukan infrastruktur, dan masa. 3. Jadi kita tengok pertama infrastruktur dunia dan infrastruktur yang pertama dunia dan angkasanya. Ini dunia kita, sistem solar dunia dan angkasa lepas kita yang kita lihat ni. Inilah sistem solar kita. Inilah angkasa lepas kita. Jadi pertama-tama kalau tengok adalah angkasa lepas kita, sistem dunia kita. Tengok berapa kecilnya sistem kita ni di antara sistem-sistem yang lain. Jadi itu yang dalam square tu kan, kecil. Lain-lain sistem ada kita, di antaranya kita satu. Dan di atas sistem kita, angkasa kita adalah kursi Allah, meliputi langit pertama dan bumi. Pada satu ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari langit. Lalu ini Rasulullah cerita. Lalu aku angkat kepalaku, tiba-tiba malaikat yang mendatangiku di Gua Hira, itu malaikat Jibril, tengah duduk di kursi antara langit dan bumi. Jadi kursi itu, kita tengok bumi, antara langit dan bumi, iaitu dunia, dan yang kita tengok circle warna biru itulah langit pertama, dan yang warna putih itulah kursi, di mana banyak batu-batu malaikat duduk di situ, malaikat di langit pertama. Lepas langit pertama kita ada 7 lapisan langit. Lepas kursi ada 7 lapisan langit. Lalu Jibril bawa aku ke langit, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi angkasa bumi, kursi, belakang 7 lapisan langit. Malaikat bawa Rasulullah pergi ke 7 lapisan langit. Yang pertama ada Nabi Adam, yang kedua ada Nabi Isa dan Nabi Yahya, nombor 3 ada Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim. Langit-langit. Jadi di langit-langit ni ada bumi-bumi dia. Dan di bumi-bumi inilah, kalau bumi apa tu, garden tu, Taman Eden tu di langit pertama Nabi Adam. Jadi bumi Eden tu langit. Dan di langit kedua bumi ada satu bumi di situ, di langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya. Mungkin bumi-bumi lain lah.
Nabi Isa lain bumi, Nabi Yahya lain bumi, wallahu a'lam bisawab. Dan di langit ketiga, di dalam bumi itu ada satu bumi yang dihuni oleh Nabi Yusuf, dan di langit keempat ada satu bumi itu yang diduduki Nabi Idris, ataupun taman syurga yang diduduk oleh Nabi Idris. Kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, dan ketujuh satu bumi yang dipanggil Batul Makmur diduduk oleh Nabi Ibrahim. 7 langit, lapis langit. Jadi selepas angkasa kita, kerusi 7 lapisan langit. Ya. Jibril membawa naik ke langit ke-7. Di sana menemukan Ibrahim AS sedang menyandar punggung pada air Batul Makmur. Jadi situ langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Dan dekat situ ada Jannatul Ma'wa. Dan situ kita tengok dekat Batul Makmur tu ada Jannatul Ma'wa di langit ke-7. Dan di atas langit ke-7 tu Siratul Muntaha. Kemudian dia bawa pergi ke Siratul Muntaha. Kita tengok dari situ kan, kita tengok yang warna hijau tu Siratul Muntaha. Lepas langit ke-7 Siratul Muntaha. Apakah kamu, ini Siratul Muntaha adalah pusat pentadbiran Allah di langit. Siratul Muntaha. Bukan saja pusat pentadbiran, juga pusat pemerintahannya. Di sini dia turunkan arahan-arahan kepada malaikat supaya dijalankan. Kerana apa? Di situlah Rasulullah mendengar bunyi pena, menulis arahan-arahan Allah kepada malaikat-malaikat. Dan tempat itu dipanggil Al-Mustawa, di mana aku dengar bunyi pena. Jadi kalau kita tengok sini, sini ada Al-Mustawa, pena, pena. Itu dekat Siratul Muntaha. Dan ruh Rasulullah pun ada di situ. Di sini kita tengok. Nanti kita tengok. Siratul Muntaha. Jadi bunyi pena ni, jadi arahan Allah diturunkan dari Siratul Muntaha ke langit ke-7, langit ke-6, 5, langit ke-1, dan di situ malaikat duduk bercerita tentang arahan Allah. Di situ yang iblis, syaitan, spy, mendengar perbualan syaitan-syaitan ini. Kerana mereka tak boleh naik lagi ke langit 1 hingga 7 setelah Rasulullah lahir. Dan bahawa sungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami didapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Padahal sungguh kami dulu boleh naik, tapi selepas Rasulullah lahir dah tak boleh. Sekarang sesiapa yang cuba mendengarkan, mendapati apa yang menyala, yang menunggu mereka. Namun begitu mereka cuba mendengar juga. Di sebalik batu-batu sembunyi mendengar perbualan malaikat dapat arahan daripada Siratul Muntaha, maka mereka diburu dan diikuti oleh api yang menyala atau direjam, kerana mereka nak dengar perbualan malaikat tentang itu. Dan bila dapat dengar rahsia-rahsia yang malaikat bercerita tentang arahan Allah, mereka akan turun ke bumi, jumpa bomo-bomo mereka, dan beritahulah rahsia-rahsia itu. Dan kononnya bomo-bomo dia dekat dunia ni boleh menyatakan sesuatu akan berlaku di hari muka. Tunggu malaikat turun di awan, lalu ia menyebutkan satu urusan yang telah diputuskan di langit, mereka berbual menceritakan arahan, lalu syaitan mencuri mendengarnya. Dan syaitan itu menyampaikan kepada para dukun dia kat sini. Lalu mereka berdusta bahawa mereka boleh menyatakan apa akan berlaku di hari muka. Lepas itu direjam. Aduh. Dan ruh Rasulullah ni, ruhnya telah aku letakkan dalam satu tempat yang istimewa selama 60,000 tahun sebelum aku menciptakan yang lain
Menciptakan yang lain mana 7 lapis langit dan bumi. Tuhan telah menciptakan roh. Telah menciptakan roh Rasulullah SAW. Sebelum menciptakan yang lain. Mana 7 lapis langit dan bumi belum ada. Roh Rasulullah SAW diciptakan. Dan untuknya Tuhan menciptakan yang lain. Untuknya, bukan darinya. Kalau darinya Nur Muhammad, bukan untuknya. Dan diciptakan. Bukan, jadi kalau dia Nur Muhammad dikata separuh daripada Allah. Tapi sini dalam gospel ni diterangkan roh Rasulullah diciptakan untuk Tuhan menciptakan lain dan untuknya Tuhan menciptakan yang lain supaya manusia yang lain dapat merasa rahmat Tuhan kerana dialah rahmatul alamin. Jadi di sini bukan Rasulullah sebahagian daripada Allah. Rasulullah diciptakan. Rohnya diciptakan. Untuknya Allah jadikan yang lain supaya dapat rahmat. Allah beri rahmat manusia Rasulullah SAW. Bukan darinya terjadi ini semua. Jadi itu soal Nur Muhammad tak betul. Dalam gospel Barnabas balik. Dan telah diletakkannya di dalam tempat yang istimewa. Iaitu pandangan saya adalah di Sidratul Muntaha. Jadi sudah ada Sidratul Muntaha. Sudah ada air. Sudah aras. Dah ada tirai nur. Sebelum terjadinya roh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana dia dikatakan semua ciptaan adalah daripada dia. Pasal rohnya pun diletak di Sidratul Muntaha. Tempat yang istimewa. Dan pada masa itu sudah ada Sidratul Muntaha, air, aras, tirai nur. Jadi tidak mungkin dia adalah unsur semua ciptaan. Jadi soalan Nur Muhammad tak kena. Jadi kita tengok balik di sini, kita tengok 7 lapis langit, bumi 7 lapis langit, dan kita tengok Sidratul Muntaha. Di 7 lapis langit kita nampak Baitul Mal, Baitul Makmur, Jannatul Ma'wah, dan di Sidratul Muntaha kita lihat roh Rasulullah SAW. Dan di atas Sidratul Muntaha itu air. Air, dan di atas air itu aras Allah. Arasnya berada di atas air. Jadi air, lepas air itu baru datang arasnya. Jadi itu air, yang kuning itu arasnya. Yang biru itu air. Jadi air di bawah arasnya. Dan dia Tuhan yang memiliki arasy yang agung, malaikat-malaikat yang memikul arasy, dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhan. Jadi arah dia di atas air, jadi di atas Sidratul Muntaha air, lepas air arah dia. Lepas arah dia tirai nur. Tirai nur ni ada 7 loh. Meniraikan Lauh Mahfuz. Tugas utama tirai nur ni supaya Lauh Mahfuz tidak jahanam. Pasal di luar zat tu punya power sangat kuat. Satu sahabat cerita Samsul seperti submarine. Kalau kita masuk dalam air dalam, dia pressure kuat. Kalau submarine tu tak kuat, kalau selam tu tak kuat, dia akan remuk. Seperti tin, remuk. Jadi Lauh Mahfuz tu, kalau tidak sesuatu menahan kekuatan zat di luar, maka akan remuk. Jadi itu 70 tirai nur tu Allah buat untuk mempertahankan Lauh Mahfuz dari pressure yang di luar. Karena itu malaikat Jibril berkata, aku dekat pada tirai yang pertama, aku akan binasa. Kuatnya tirai nur. Tirainya adalah nur, dan seandainya terangkat, pasti keagungan zatnya akan membakar makhluk yang terpandang olehnya. Jadi tirai itu meniraikan zat yang di luar. Kalau tidak hancur kita. Hancur semua dalam Lauh Mahfuz. Jadi kita tengok itu yang merah tu tirai nur. Okay. 70 tirai nur. Dan di sini yang bila malaikat Jibril membawa Rasulullah daripada angkasa bumi
kepada kursi, kepada 7 lapis langit, Suratul Muntaha, air, arash. Di situ malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, aku tak boleh naik lagi. Lepas arash kau naik sendiri. Kerana ada tirai nur. Aku terpandang dekat dengan tirai pertama, aku hancur Rasulullah. Tak boleh." Jadi Rasulullah naik sendiri. Di sini yang jadi macam-macam pandangan lah. Ada mengatakan Rasulullah naik dengan jasad dia. Bagi saya tak mungkin. Dia naik dengan jiwa dia atau roh dia. Dan mengikut tarikat, dia adalah nur. Jadi yang pergi Mi'raj itu adalah nur. Pasal tu dia tak pengsan seperti Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sinah. Jadi ini tak betul lah. Dia naik dengan roh dia atau jiwa dia. Itu pasal Siti Aisyah berkata tempat duduk masih panas bila dia balik. Berarti dia punya jasad masih. Pasal tu dia tak pengsan pasal dia tak berjasad. Jiwa dia yang naik. Di Bukit Tur Sinah, Nabi Musa berjasad tu pasal pengsan. Kan? Jadi Rasulullah naik, jiwanya naik. Dan di sini dia kata boleh berjumpa Allah. Mana boleh? Allah maha luas. Nabi isteri aku nak ceritakan besar dia, aku menggigil. Dia punya luas, tak boleh kita memikirkan luas dia. Macam mana Rasulullah? Kan? Jadi macam mana suara tu ada? Suara tu tak ada problem. Siang-siang sudah ditipkan. Seperti naik lift, kita masuk je lift berkata level 2, level 3 kan. Jadi bila Rasulullah sampai ke tempat situ di antara arash dan tirai nur pada tempat yang tertentu tu bersuara lah. Naklah umat kau semayang 50 waktu. 50 waktu. Belakang turun jumpa Nabi Musa nasihat sampai 5 kali. Lepas tu Rasulullah tak nak lagi jumpa Allah. Malulah turun sampai 5 dia stop. Jadi Rasulullah naik dengan jiwa dia dan dia tak pingsan dan dia tidak bertemu Allah. Suara yang dia dengar seperti suara di Bukit Tur Sinah yang didengar oleh Nabi Musa AS. Begitu suara dia dengar di antara arash dan tirai nur, itu suara sudah di-pretab, sudah ditetapkan sampai masa berbunyi. Okey. Jadi itu infrastruktur Lauh Mahfuz. Ingat, bumi dan angkasanya, lepas itu kursi, lepas itu 7 lapis langit, lepas itu Suratul Muntaha, air, arash, tirai nur. Yang lain sampingan, Ruh Rasulullah, Suratul Muntaha, pena Suratul Muntaha, Batul Makmur, langit ke-7, Jannatul Ma'wah, langit ke-7. Tuhan. Okay? Itu dari infrastruktur. Sekarang bukan infrastruktur. Semua perkara sudah tertera dalam pelan induknya. Semua dah tertera. Tak ada satu terlepas. Dan segalanya, suatu kami kumpulkan kitab induk Lauh Mahfuz. Terdapat di sisinya umur kitab Lauh Mahfuz. Tidak ada lebih kecil dan tidak yang lebih besar dari itu, melainkan semua sudah tertera dalam kitab Lauh Mahfuz. Tiada yang gaib di bumi, langit dan bumi, semua dah tertulis. Tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan, melainkan sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Tiada satu bencana akan menimpa di bumi, melainkan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi hendaklah kita beriman kepada takdir. Seandainya kita tidak beriman kepada takdir, kita bersedekah, emas segunung Ufu akan ditolak. Jadi kita tengok semua sudah sempurna, semua sudah tertera
dalam lauh mahfuz. Semua dah tertulis, tertera dalam lauh mahfuz. Tiada yang dilupakan. Tidak satu pun kami lupakan. Walau lebih kecil dari atom pun sudah dituliskan dalam lauh mahfuznya. Kan itu rencana dia teguh, tidak berubah. Tak ada satu pun dia lupakan. Semua dah komplit. Kan? Tak ada perubahan dalam sunnatullah dia. Ketetapan dia tetap tidak akan berubah. Maka perlu kamu ketahui musibah yang menimpa kamu tidak akan hilang daripada kamu. Mana sesuatu akan berlaku, tetap berlaku. Sesuatu yang tidak akan berlaku, tetap tidak akan berlaku. Kalau kita ingat kita boleh ubah ni, Rasulullah tak pasti engkau keyakinan ini akan membuat kau masuk neraka. Kita tak boleh ubah. Kan? Jadi, pelan induk dia sudah berjalan. Bukan saja sempurna, sudah berjalan. Kan? Perintah Allah berlaku terus menerus dalam alam langit dan bumi. Sekarang dah 46 bilion tahun. Ya? Fasa ketiga. Dan saintis juga menulis semua berjalan tanpa campur tangan Allah. It's not necessary to invoke God to light the blue dot paper and set the universe going, because there's a law such as gravity. The universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation, the reason there's something rather than nothing. Why the universe exists? Why we? Mana? Semua berjalan dengan sendirinya. Sudah sempurna. Allah tak payah masuk campur seperti belt ni. Kau punya belt berjalan, kan? Jadi di sini soalannya, kalau semua sudah lengkap, kalau semua sudah sempurna, kalau satu pun Allah tidak lupakan, bagaimana kita memikirkan dan memutuskan? Bagaimana kita campur tangan? Ini tak masuk di akal. Adakah kita kata Allah tidak betul, kau cakap tidak betul, semua tak sempurna. Ada yang tak sempurna. Macam mana ni? Itu pasal Allah berfirman, bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kau. Semua sudah beres. Semua sudah komplit. Semua sudah sempurna. Tak ada satu pun aku lupakan. Apa yang kau bikin ni? Fikir-fikir, putus apa ini? Kau melawan aku, Tuhanmu yang mengata semua sudah sempurna. Dia celakalah. Dia telah memikirkan dan menetapkan, celakalah dia. Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kamu. Bagaimana kamu menetap? Sudah sempurna. Apa yang kamu nak fikir lagi? Apa kamu nak menetapkan? Ini Tuhan kita kata. Tuhan. Kan? Maka tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus lain daripadanya. Dan tidak menjadikan sesiapa masuk campur dalam keputusannya. Mereka bertanya, adakah kita boleh baca campur tangan dalam urusan ini? Katakan seluruh urusan ada di tangan Tuhan. Semua dari sisi Allah. Kenapa mereka tak memahami perbezaan sedikit pun? Kamu tak faham ke? Aku cakap sudah, lauh mahfuz ni sudah sempurna. Semua aku sudah adakan, tidak satu pun aku lupakan. Bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu menetapkan? Adakah melawan ketetapan aku? Ini dia, kan? Jadi apa kita mesti buat? Berserah, itu pasal Allah berfirman pada Rasulullah, ya Muhammad, naklah kau pertama-tama menyerah diri. Itu dia. Apa kita nak menetapkan lagi? Apa kita nak memikirkan? Semua dah tertulis. Kemudian jika mereka berdebat, maka katakan aku menyerah diriku kepada Allah dan orang-orang yang mengikutku. Jadi kita umat Muhammad ikut menyerah. Rasulullah menyerah, kita menyerah. Rasulullah disuruh pertama-tama menyerah diri. Dan juga para sahabat pun menyerah diri, kan? Bukan saja itu, semesta alam pun menyerah diri. Kan? Padahal kepadanya lah berserah dari segala apa yang di langit dan di bumi, dengan suka ataupun maupun dipaksa.
Jadi inilah Islam. Jika kamu hendakkan peringkat dipakailah Islam dan kemudian menyerah terus kepada takdir ilahi. Islam adalah penerimaan sepenuhnya akan takdir ilahi. Jangan kamu memikirkan, jangan menetapkan, celakalah kamu. Semua beres. Apa kamu fikir lagi? Apa kamu nak lawan aku ke? Kan? Bila Tuhan dah kat sempurna, apa kita fikirkan lagi? Pada hari aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah cukupkan padamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu jadi agama bagiku. Sungguhnya agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi macam mana ni? Adakah kita nak hidup tak nak berfikir? Adakah kita hidup tak nak menetapkan? Adakah kita hidup akan pasrah? Pasrah. Semua dah dituliskan pasrah. Bang, kenapa tak nak kerja? Semua dah dituliskan. Tak bekerja kan? Kan malas kan? Sebab dah dituliskan. Semua dah dituliskan kan? Tak nak usaha, tak nak apa. Pasal apa kalau Allah, bagaimana kamu menetapkan? Bagaimana kamu memikirkan? Celakalah kamu. Macam mana? Dan Rasulullah disuruh pertama-tama menyerahkan diri. Bagaimana? Di sini Rasulullah menjawab, jangan berpeluk tubuh, beramallah. Mana hidup macam biasa. Hidup macam biasa. Ini yang saya nak terangkan. Supaya kita ahli sufi jangan bingung. Maksud Allah, jangan memikirkan, jangan menetapkan. Dia bukan susah nak faham. Mana apa yang kita buat tu saudara-saudara hidup macam biasa. Apa yang kita buat itu, itulah lauh mahfuz. Jangan fikirkan lagi. Jangan menetapkan lagi. Lapar makan. Nak pergi kerja. Nak usaha pergi usaha. Hidup macam biasa. Itulah lauh mahfuz. Kan? Aku bingung, itulah lauh mahfuz. Aku tak faham, itulah lauh mahfuz. Segala gerak-gerik kita sudah tertulis dalam lauh mahfuz. Tak payah fikir-fikir lagi. Aku tak faham ini. Kenapa aku tak faham? Itulah lauh mahfuz. Kan? Jadi apa pun kita nak buat, kita pergi kerja cari nafkah, lauh mahfuz. Tak payah kita fikir. Apa yang dalam hidup kita sekarang berlalu ni. Bila malam kita duduk, kita fikirkan apa kita buat satu hari tu. Itulah lauh mahfuz. Kita sudah mengikut lauh mahfuz. Semalam apa yang berlaku, itulah lauh mahfuz. Sekarang apa yang berlaku, lauh mahfuz. Apa nak dipikirkan? Kerana awak dengar saya punya syarahan, lauh mahfuz. Saya tengah bersyarah, lauh mahfuz. Inilah apa nak dipikirkan. Sekejap lagi saya nak ziarah adik saya, lauh mahfuz. Tidak boleh kita fikir pun kalau tak tertulis dalam lauh mahfuz. Tidak boleh kita katakan walaupun sepatah kalau tidak tertulis dalam lauh mahfuz. Tidak boleh kita buat sesuatu kalau tidak tertulis dalam lauh mahfuz. Ini yang kita mesti fahamkan. Bukan berpeluk dulu, itu bukan. Itu terkeluar dari maksudnya. Maksudnya apa yang kita buat, kalau kita kena kerjalah. Hidup macam biasa. Itulah lauh mahfuz. Kalau kita malas nak kerja, pun dituliskan dalam lauh mahfuz. Ini malas. Kita kuat bekerja pun dituliskan. Supaya kita jangan mengambil kredit. Kredit apa dia? Keuntungan. Aku berusaha, aku jadi kaya. Sudah tertulis dalam lauh mahfuz. Kau tahu, Denny aku bacakan ayat dari aku sembuh dia baik. Itu lauh mahfuz. Jangan ambil kredit kan. Wah, dia tu jalan kaki dia patah. Dia kena langgangan dengan apa? Kereta patah. Jangan. Lauh mahfuz. Sudah tertulis dalam lauh mahfuz. Apa juga? Ni hari aku bangun pagi aku makan lontong, lauh mahfuz. Ni hari aku jumpa musuh aku bertumbuk, berdarah-darah, lauh mahfuz.
yang jahat dan yang baik pun daripada Allah. Rukun iman ke-6 dan tertulis dalam Lauh Mahfuz. Ni hari aku buat macam-macam maksiat, Lauh Mahfuz. Dia ni kau semalam Kristian, ni hari dia Islam, Lauh Mahfuz. Dulu dia Kristian, sekarang dulu dia Islam, sekarang dia Kristian, Lauh Mahfuz. Tertulis. Ini saya mesti fahamkan. Hidup macam biasa, Lauh Mahfuz. Kan? Dia terbenung, Lauh Mahfuz. Dia terkorek hidung dia, Lauh Mahfuz. Semua ni unggas berterbangan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak sesuatu akan berlaku kalau tidak tertera dalam Lauh Mahfuz. Jadi kita tak boleh ubah Lauh Mahfuz. Kita nak ubah pun sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Mesti faham kan? Kalau Allah jangan kau memikirkan, jangan kau menetapkan, semua sudah beres. Rasulullah hidup macam biasa. Itulah Lauh Mahfuz. Semalam aku ziarah aku pergi kawan, dapat jumpa dia, last kat hospital dia meninggal. Sudah tertulis akan menziarah. Kau tak tertulis tidak akan. Kan? Nasib baik aku teringat, kita ambil kredit lah. Kita ambil keuntungan. Itu dah tertulis. Tak boleh lari. Itu pasal satu jamaah berkata, Ustaz, saya dah buat maksiat macam mana Ustaz? Saya minta Allah tolonglah. Berdoa pada dia. Pasal ini dah tertulis kau akan buat. Tak mungkin apa. Semoga kau berdoa tu tertulis juga. Dan diampunkan tertulis juga. Semua dah tertulis. Takkan kereta berjalan kalau tak ada jalan raya. Jalan raya tu Lauh Mahfuz. Jadi semua dia dah tuliskan baru kita buat. Bukan kita buat baru tertulis. Allah tidak pandai. Semua sudah dituliskan baru kita buat. Pagi ini kita terlupa nak gosok gigi. Dah dituliskan. Jangan kita fikir, alamak, kenapa aku lupa nak gosok gigi, alamak, susah. Jangan kita marah-marah diri kita. Tak payah. Jangan memikirkan, jangan memutuskan. Sudah tertera di Lauh Mahfuz. Kalau awak boleh faham ni, insya-Allah hidup awak aman. Kan? Apa pun berlaku awak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ada makna. Kan? Dan apa yang berlaku pun kerana Allah, insya-Allah, dengan keizinan Allah. Tulis. Ni hari saya akan pakai telekung merah. Tertulis. Dan kau tahu aku berfikir-fikir sampai 3-4 jam. Sekali aku buat keputusan, pakai baju biru. Dah tertulis dalam Lauh Mahfuz, bukan kau yang memikir. Dah tertulis. Ini yang kita nak fahamkan. Segala gerak-geri kita dah tertulis. Kalau tidak, Allah tidak maha mengetahui. Dia maha mengetahui, dia siapkan semua, baru kita ikut. Jalan raya, baru kereta ikut. Bukan jalan raya mengejar kereta. Kita mengikut jalan raya. Jalan raya itu Lauh Mahfuz. Segala-galanya. Awak bangun, awak minum air, awak baring, sudah tertulis. Awak buat jahat pun sudah tertulis. Jahat dan baik daripada Allah. Allah mengilhamkan kefasikan. Allah mengilhamkan ketakwaan. Orang kafir bangun tidur tetap kafir. Dah dituliskan. Hidup kafir dah dituliskan. Mati kafir dah dituliskan. Orang Islam lahir Islam. Hidup Islam, mati dah dituliskan. Tak boleh ubah. Macam awak dah dituliskan jadi wanita. Boleh ubah. Tak boleh. Sampai mati pun wanita. Kenapa nak fikir, kenapa aku tak jadi wanita? Sebab ditetapkan. Jadi ini kita nak faham. Bagaimana kamu memikirkan. Bagaimana kamu menetapkan. Semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Umum kitab yang sempurna. Tidak satu pun aku lupakan. Walau lebih kecil daripada. Bagaimana lagi kamu memikirkan dan menetapkan. Ada apa-apa kurang? Tak ada. Fahamkan ini. Pasal Rasulullah hidup macam biasalah. Jangan banyak cakap. Hidup macam biasa. Jangan pasrah. Hidup macam biasa.
Ni hari aku pergi rumah kakak aku makan fish head curry best. Kakak aku pandai masak. Dah tulis dalam Lauh Mahfuz dia pandai masak. Kan? Bukan dia pandai. Dia tulis dalam Lauh Mahfuz dia pandai masak. Dah tulis hari ini kamu pergi sana makan curry head fish curry. Dah tertulis. Yang baik, yang jahat, suatu tulis dan semua ada hikmah. Tapi kita tak tahu, kita manusia biasa, kita tidak akan tahu hikmah sepenuhnya. Tapi semua ada hikmah. Allah berfirman, adakah kau ingat aku buat sesuatu tak ada hikmah? Semua ada hikmah. Jadi dia dah susunkan sempurna. You fikir tak fikir pun, you akan ikut Lauh Mahfuz. You akan, kan? You dengar saya cakap sekarang pun Lauh Mahfuz. Huruf yang keluar dari mulut saya ni Lauh Mahfuz. Bukan daripada saya. Dia keluar, wow, laju. Tak sempat berfikir, laju. Lauh Mahfuz. Jadi, you kalau faham ni, itu Rasulullah berserah. Ya Muhammad, naklah kau pertama-tama berserah. Angkat tangan. Serela. Rasulullah cakap, apa pun berlaku, katakanlah sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau tidak, kita akan menjemput syaitan menggoda kita. Jangan. Apa pun berlaku, Rasulullah kata, katakanlah sudah ditakdirkan. Ustaz. Jadi ini kita fahamkan. Bila kita fahamkan baru kita cool kan. Apa pun bagi yang muda saya tak tahu lah, bagi umur saya dah 70 dan geng-geng saya kita boleh cool lah. Kita tengok perkara berlaku kita boleh cool. Pasal apa? Kita dah melalui ujian-ujian ini, kita boleh terima. Jadi kita tahu ini adalah ketetapan Allah. Tidak akan sesuatu berlaku tak ada ketetapan dia. Betul, dia tidak maha bijaksana. Dia apa kita berlaku, kita lakukan. Sama ada baik, tak baik, apa pun sudah ditetapkan. Kita akan buat. Baik unggas, baik binatang, baik burung, baik apa juga kejadian yang menjalankan hidup mereka, cara mereka, semua mengikut apa yang sudah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Tidak terkeluar daripada itu. Itu kebijaksanaan Tuhan kita. Kerana itu rencananya teguh, tidak akan berubah. Tidak ada kepincangan dalam dia punya plan hidup dia. Jadi ini mesti fahamlah, dengan sebenar-benar faham maksud dia. Bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu memutuskan? Ini berkenaan dia Lauh Mahfuz. Dia dah bereskan tetap sempurna. Apa lagi kau nak fikir? Hidup macam biasa Rasulullah kata. Itulah mengikut Lauh Mahfuz. Bingung pun dalam Lauh Mahfuz. Buat jahat pun dalam Lauh Mahfuz. Berdegil pun dalam Lauh Mahfuz. Tak puas hati pun dalam Lauh Mahfuz. Mesti Lauh Mahfuz dulu. Baru kita buat. Jadi fahamkan itu, saya harap kalau boleh faham, macam-macam masalah boleh terurai di situ. Jadi kita tahu Lauh Mahfuz itu ada yang infrastruktur dan ada yang bukan infrastruktur yang kita baru bincang tu. Kalau kita masuk pada masa pembinaan Lauh Mahfuz. Air, tirai nur, Arash, air, Sidratul Muntaha, tidak ada maklumat berapa bilion tahun Allah buat. Tak ada maklumat. Kita tengok di sini. Kan? Bila dia kul Sidratul Muntaha, air, Arash, tirai nur, kita tak ada maklumat tentang umur. Tapi untuk langit, bumi dan keperluan, kita tahu 8 masa. 8 masa saintis berkata, perkiraan saintis satu masa 2 bilion tahun. Jadi 16 bilion tahun. Kita tengok di sini. 7 lapis langit, 7 langit dalam 2 masa. 7 lapis langit 2 masa. Bumi 2 masa dan 4 masa. Keperluan langit dan bumi 4 masa. Jadi 8 masa. Jadi kita tengok di sini. 2 masa
langit 1 hingga 7, 6 masa bumi dan keperluannya, jadi 8 masa. 8 masa, tengok saintis berkira dalam 15 bilion lah, kan? Tapi kita kira 16 bilion tahun pasal satu masa 2 bilion nanti tahu. Jadi bagi kita 16 bilion tahun pasal satu masa tu 2 bilion tahun. Jadi kita kira 16 bilion tapi sains mengira 15 bilion, kurang lebih kat situlah. Ini infrastruktur. Belakang sudah siap infrastruktur, bayi dah lahir maka diberi umur. Sudah siap semua, Lauh Mahfuz, maka dimasukkan dalam rangkaian masa. Rangkaian masa, maka diberi 6 masa. Jadi saintis sudah kira satu masa 2 bilion tahun, maka 6 masa 12 bilion tahun. Jadi kita di awal fasa ketiga, 3 bilion tahun, awal fasa ketiga, dan kiamat pertama fasa kelima, matahari kering, di situ akan bertembung bintang-bintang berpecah belah, kiamat pertama. Lepas tu dari 10 hingga 12 tahun di situ kita akan dibangkitkan dan seterusnya. Kita tengok di sini, tengok. Jadi satu fasa 2 bilion tahun, 6 fasa 12. Jadi ini umur. Setelah dijadikan 16 bilion tahun infrastruktur Lauh Mahfuz, akan diberi umur 6 masa atau 12 bilion tahun. Sekarang kita di awal fasa ketiga, iaitu 4,6 bilion tahun. Kiamat pertama di sini, masa kelima, di mana matahari kering, fasa ke-6 dibangkitkan dan sebagainya. Fasa ke-6, habis 12 tahun, itu akan terjadi kiamat kedua. Semuanya binasa yang tinggal wajah. Jadi kita tengok sini, ini kita tak tahu berapa lama, tapi ini yang kita tahu soal 16 masa, ini ikut sains, ledakan besar di sini. Dan umur dunia 6 masa, umur dunia kita di sini. Kan? Kita tengok ni, belajar lagi satu. Sidratul Muntaha, air, aras, kita tak tahu masanya. Tapi infrastruktur langit dan bumi, kita tahu 4 masa keperluan, 2 masa langit, 2 masa dunia. Jadi 16 bilion tahun, umur 6 masa 12 bilion tahun. Okay. Dan kiamat pertama, tiap-tiap sesuatu binasa yang melainkan zatnya. Engkaulah zat yang mengakhirkan. Nah, ini dia. Kiamat pertama, 7 lapis langit dan bumi habis. Yang tinggal Sidratul Muntaha, tirai aras, air, tirai nur. Baik sekali, Sidratul Muntaha, air, aras, dan tirai nur. 7 lapis langit dan bumi habis. Dan berapa tahun lepas itu kegelapan? Mengikut Abu Hurairah 40, tapi tak ingat berapa tahun ke hari. Tapi dalam Gospel Barnabas 40 tahun kegelapan. Baru kita dibangkitkan. Maka kita dibangkitkan dan kita masuk syurga. Masuklah kamu dalam syurga ni. Mereka kekal selagi ada langit dan bumi. Kecuali apa yang dikehendaki Allah. Jadi selagi ada langit dan bumi, syurga itu kita kekal. Tapi sayangnya kita nak melihat Allah. Jadi di belakang hari kita minta akan melihat Allah. Maka terbuka tirai nur itu. Maka cahaya daripada zat yang di luar masuk seperti bulan purnama. Tapi itu hanya kecil saja. Allah lebih besar. Maka terbuka tirai nur ni, masuk cahaya zat, habis binasa. Semuanya binasa, yang tinggal wajah Allah. Wajah segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Dia yang tinggal balik pada wajah yang halus. Dia yang akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu. Dia Allah membuat infrastruktur. Langit dan bumi. Selama 16 bilion tahun mengikut perkiraan sains ataupun 8 masa.
Satu masa 2 bilion tahun untuk perkiraan sains, 8 masa. Tapi Sidratul Muntaha, air, Arash dan tirai nur berapa tahun kita tak tahu. Tapi langit dan bumi kita tahu 8 masa. Bila langit dan bumi dah siap, maka Allah kasih umur kepada Lauh Mahfuz 12 bilion tahun umur. Jadi 16 bilion tahun, 8 masa untuk infrastruktur. Dah siap, Allah kasih umur 6 masa. Ini untuk umur Lauh Mahfuz. Kita sekarang 4.3 bilion tahun. Dan pada 10 bilion tahun, matahari kering. Di situ akan hancurlah bumi-bumi, planet-planet, kerana penarikan matahari itu menjadi lemah. Terjadilah kiamat pertama. Kiamat pertama, semuanya 7 lapis langit dan bumi hancur. Yang tinggal zatnya. Dan juga Sidratul Muntaha, air, Arash dan tirai nur. Tak semuanya jahanam. Yang binasa 7 lapis langit dan bumi. Itu kiamat pertama di akhir fasa kelima, 10 bilion tahun. Lepas tu kita dibangkitkan fasa ke-6. Di situ kita semua masuk surga. Dan Allah berfirman, duduklah kamu dalam surga ni selagi ada langit dan bumi surga. Jadi kita nak juga melihat Allah. Jadi terbuka tirai nur sedikit, cahaya daripada zat di luar masuk, hancur lebur semua di dalam Lauh Mahfuz. Habis semuanya binasa, yang tinggal wajah. Jadi dia yang akhir. Jadi itu masa yang bersangkutan dengan Lauh Mahfuz. Itu yang saya nak sampaikan kepada jemaah. Terima kasih. Balik pada Bayu.